Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka dalam konteks masyarakat majmuk. Adakah anda faham apakah itu masyarakat majmuk? Konsep masyarakat majmuk mula sekali dikemukakan oleh J.S. Furnival pada tahun 1948 berdasarkan kepada kajiannya di Burma dan Indonesia. Beliau berpendapat bahawa masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat rasam yang tersendiri. Walaupun mereka berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, kehidupan mereka adalah berasingan. Interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas serta pembahagian tugas dilakukan atas garis-garis ras. Teori masyarakat majmuk telah dibincang dan dianalisa sejak tulisan-tulisan Furnival diterbitkan. Analisa yang paling terperinci telah dilakukan oleh M.D. Smith pada tahun 1965 di mana beliau berpendapat bahawa masyarakat majmuk adalah masyarakat yang mempunyai kepelbagaian budaya yang wujud atas dasar konflik dan paksaan dan bukan atas nilai bersama. Di samping Furnival dan Smith, Vandenberg pada tahun 1967 menggariskan beberapa sifat tambahan masyarakat majmuk seperti kekurangan konsensus nilai, kepelbagaian budaya, kewujudan konflik, saling bergantungan ekonomi sebagai asas alternatif integrasi sosial dan akhir sekali dominasi politik oleh satu kumpulan tertentu. Selepas jatuhnya Empayar Sriwijaya dan Majapahit di penghujung abad ke-14, Melaka telah meneraju dan mengekalkan pemerintahan Melayu di Kepulauan Melayu. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh para mesuarah di antara tahun 1400 hingga tahun 1403. Pada awalnya, Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam. Hal ini berubah pada tahun 1409 apabila para mesuarah berkahwin dengan puteri dari Pasai. Agama Islam kemudiannya dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah. Pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berterusan selama lebih satu abad. Pemerintahannya itu berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah pelabuhan yang terpenting di Kepulauan Melayu pada abad ke-15 dan ke-16 di mana para pedagang dari pelosok dunia seperti China, Jepun, India dan Eropah datang ke Melaka untuk berdagang. Selain itu, para pedagang tertarik untuk berdagang ke Melaka kerana sistem pemerintahannya yang terbuka, pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap, keselamatan Selat Melaka yang terjamin dan adanya hasil rempah ratus sebagai daya tarikan yang dianggap mewah. Keadaan ini secara tidak langsung telah mewujudkan masyarakat majmuk di alam Melayu. Ini merupakan susun lapis sistem pembesar empat depatan yang diketuai oleh Sultan dibantu oleh pembesar berempat dan kemudiannya pembesar 16 dan akhir sekali pembesar 32. Ini merupakan peranan Sultan. Sultan mengetuai satu pemerintahan dan merupakan lambang perpaduan. Sultan juga adalah ketua agama Islam dan ketua adat istiadat Melayu. Sultan mengetuai hubungan diplomatik dan juga bertanggungjawab melantik pembesar negeri. Mula adalah peranan untuk pembesar berempat, bendahara. Bendahara merupakan kementeri utama dan juga penasihat Sultan dalam bidang pentadbiran. Bendahara juga adalah ketua hakim, pemangku Sultan juga ketua turus angkatan perang. Manakala peranan bagi penghulu bendahari ialah pemungut hasil dan ufti, ketua urus setia bendahari, ketua urus setia istana dan ketua segala syah bandar.
Manakala bagi Temenggung merupakan ketua polis dan penjara, penguasa bandar dan kota Melaka, menguruskan protokol dan iaitu peraturan-peraturan istana dan juga hakim di darat. Manakala bagi Laksamana ialah ketua angkatan laut, pengawal peribadi sultan, ketua duta dan juga mengetuai utusan, iaitu bagi urusan surat dan juga perintah raja. Kemudian ini merupakan undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kerajaan Melayu Melaka. Undang-undang yang digunakan pakai adalah Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka mula disusun pada pemerintahan Sultan Muhammad Shah, iaitu pada 1424 hingga 1444 Masihi. Terdiri daripada Undang-Undang Perlembagaan, Jenayah, Tanah, Perhambaan, Keluarga dan Islam. Hukum Kanun Melaka turut dikuatkuasakan di jajahan takluk dan negeri lindungan Empayar Kerajaan Melayu Melaka. Kemudian ini adalah Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka digunakan pakai bagi memastikan aktiviti perdagangan dilakukan dengan lancar, mengandungi 24 fasal, antaranya ialah peraturan dan tata tertib berniaga, hukum jenayah yang berlaku di atas kapal, larangan-larangan dan tanggungjawab nahkoda beserta anak kapal. Saya akan membentangkan tentang ekonomi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, ekonomi Melaka berkembang sangat maju. Antara faktor-faktor kemajuan ekonomi Melaka adalah: pertama, kedudukan Melaka yang sangat strategik. Melaka terletak di kawasan perairan Selat Melaka yang merupakan laluan utama kepada pedagang-pedagang daripada timur dan barat. Kedua, Melaka juga adalah kawasan yang terlindung daripada tiupan angin monsun. Hal ini menyebabkan pedagang-pedagang akan singgah ke Melaka untuk berlindung. Ketiga, Melaka juga menawarkan pelbagai perkhidmatan seperti membaiki kapal, penyimpanan barang dagangan kepada pedagang-pedagang yang datang ke Melaka. Akhir sekali, Melaka juga ditadbir oleh pemerintah yang bijaksana. Mereka menubuhkan sistem pentadbiran di pelabuhan bagi melancarkan aktiviti dagangan. Hal ini menyebabkan pedagang menarik minat untuk berdagang ke Melaka. Aktiviti ekonomi utama pada zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah aktiviti perdagangan. Melaka terlibat secara aktif dan langsung dalam perdagangan antara timur dan barat. Para pedagang yang berniaga di Melaka wajib membayar cukai sebelum urusan niaga dilakukan di Melaka dengan rakyat Melaka dan pedagang asing. Cukai asas ialah cukai tetap ataupun cukai import dan telah dilaksanakan dan jumlah ditetapkan oleh pemerintah Melaka. Untuk menjaga sensitiviti orang Islam oleh rakyat Melaka maupun pedagang Arab, amalan riba tidak dibenarkan sama sekali. Ianya hanya dibenarkan meminjam wang daripada pinjaman wang. Untuk rakyat Melaka dan pedagang tetap yang tinggal di Melaka, pemerintah menekankan golongan kaya ataupun golongan berkemampuan untuk membayar zakat harta yang disimpan. Pemerintah juga telah menubuhkan Baitul Mal yang berfungsi untuk menyelenggarakan harta kerajaan. Oleh itu, terbentuk hubungan yang baik dan masyarakat majmuk secara semula-jadi oleh rakyat Melaka dan pedagang-pedagang. Seterusnya adalah penggunaan mata wang yang menjadi antara faktor utama kepada ekonomi Melaka. Dalam sistem perniagaan ekonomi Melaka, penggunaan mata wang adalah penting untuk urusan jual beli. Penggunaan mata wang untuk urusan perniagaan mempunyai dua bentuk, iaitu melalui sistem pertukaran barang atau sistem barter, dan kedua menerusi proses penjualan dan pembelian di antara rakyat Melaka maupun pedagang-pedagang yang datang dari Melaka. Mata wang yang digunakan dibuat daripada coins, iaitu dalam bentuk timah, dan tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah pada zaman tersebut. Sebelum tersebarnya agama Islam di Melaka, raja serta rakyat Melaka menganuti agama Hindu dan Buddha.
selepas penyebaran agama Islam, Melaka berkembang dengan lebih pesat sebagai pusat perdagangan serta pusat penyebaran agama Islam. Terdapat 4 cara agama Islam disebarkan di Melaka, iaitu melalui perdagangan, pengaruh pemerintah, perkahwinan serta perluasan kuasa dan politik. Agama Islam telah disebar melalui perdagangan di Melaka kerana Melaka terkenal sebagai satu pusat perdagangan antarabangsa. Ia selalu dikunjungi oleh pedagang dari pelbagai negara. Pedagang-pedagang dari negara India dan negara Arab telah menyebarkan agama Islam menerusi dakwah. Sheikh Abdul Aziz dari negara Arab telah mengislamkan Sultan, pembesar serta rakyat Melaka. Pengaruh pemerintah juga memainkan satu peranan yang besar dalam pengislaman rakyat Melaka. Rakyat Melaka merupakan rakyat yang menurut serta mentaati raja-rajanya. Selepas agama Islam diterima oleh pemerintah seperti raja-raja dan pembesar di Melaka, rakyat juga turut menerima agama Islam. Setelah pengislaman, raja dianggap khalifah Allah di dunia, manakala sebelumnya semasa mereka menganuti agama Hindu dan Buddha, raja dianggap sebagai dewa raja. Selain perdagangan dan pengaruh pemerintah, perkahwinan juga merupakan salah satu cara agama Islam tersebar di Melaka pada suatu ketika dahulu. Sultan Melaka, iaitu Megat Iskandar Shah, telah mengahwini Raja Pasai yang beragama Islam. Selain daripada itu, pedagang Islam dari negara India dan Arab juga turut mengahwini wanita-wanita tempatan serta puteri raja. Agama Islam turut tersebar melalui perluasan kuasa dan politik. Pemerintah Melaka telah menakluk beberapa negeri termasuk negeri Pahang dan negeri Kedah. Raja di negeri-negeri yang ditakluk ini telah memeluk agama Islam untuk menunjukkan taat setia kepada Sultan Melaka. Jadi, melalui penaklukan negeri dan pengislaman raja-rajanya, rakyat di negeri-negeri yang ditakluk turut memeluk agama Islam. Dengan cara ini, Islam telah tersebar dengan jayanya di negeri-negeri yang lain juga. Ia boleh dikatakan yang faktor sosial dan agama merupakan antara sebab Kesultanan Melayu Melaka boleh mencapai zaman kegemilangannya pada suatu ketika dahulu. Pemelukan agama Islam di kalangan para pembesar dan raja menerusi pelbagai cara merupakan pemangkin perkembangan agama Islam di Nusantara. Kesimpulan daripada pembentangan kami, struktur undang-undang ekonomi dan sosial yang diamalkan dalam Kerajaan Melayu Melaka menerapkan nilai-nilai Islam. Justru keharmonian dalam pelbagai urusan dapat dicapai meskipun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai bangsa dan mempunyai latar belakang agama dan sosial yang berbeza. Sebelum kami mengakhiri pembentangan kami, izinkan saya membacakan 2 rangkap pantun. Dari Melaka ke Inderagiri, singgah sebentar membeli pengat. Hidup mafakat seluruh negeri, terpelihara raja segala rakyat. Kukuh rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Kukuh bangsa kerana budi, runtuh budi, bangsa binasa. Dengan ini, tamatlah sudah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.